Bersua kita sekali lagi dalam webinar bersempena sambutan 6 Ogos Hari Peladang Penternak dan Nelayan kali ke-46. Baiklah saudara, kita teruskan webinar kita pada pagi ini dengan pembentangan kertas pertama oleh Yang Berbahagia Datuk Azlina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dengan kertas pembentangan bertajuk Sektor Pertanian dan Industri Makanan, Cabaran dan Peluang dalam Mendepani COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Encik Kamarul Arifin. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiande, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1. Yang berhormat Datuk Haji Cik Abdullah Maknawi, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Yang berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi Haji Saleh, Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang berbahagia Datuk Azulita binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Pengarah Jabatan dan Agensi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, para peladang, penternak dan nelayan, serta para peserta webinar sempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan HPPN 2021 yang dikasihi sekalian. Seperti mana semua sedia maklum, Hari Peladang, Penternak dan Nelayan disambut setiap tahun sebagai menghargai sumbangan mereka kepada pengeluaran makanan negara. Tanpa mengira status kedudukan ekonomi dan kemajuan pembangunan negara, rakyat memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan harian. Sesungguhnya golongan peladang, penternak dan nelayan merupakan pejuang di barisan hadapan dan benteng pengeluaran makanan negara. Bidang pertanian yang diceburi oleh golongan peladang, penternak dan juga nelayan ini merupakan bidang yang sering menghadapi pelbagai cabaran. Bidang ini sering dikenali sebagai sektor pekerjaan 3D, iaitu dirty, difficult dan juga dangerous, yang menggambarkan situasi sektor ini yang perlu berhadapan dengan ketidaktentuan seperti perubahan cuaca yang tidak dapat diduga. Pandemik COVID-19 juga merupakan suatu cabaran besar yang tidak pernah kita jangka akan berlaku dan lalui sebelum ini. Krisis kesihatan yang masih berlanjutan telah memberi kesan yang amat besar kepada ekonomi negara. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berpanjangan sejak tahun lepas telah menjejaskan kelangsungan perniagaan dan seterusnya menyebabkan peningkatan kadar pengangguran di kalangan pekerja dalam sektor ekonomi dan sosial yang terkesan. Sungguh pun begitu, sektor pertanian dan industri makanan dilihat mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus berkembang walaupun negara kita masih dalam tempoh pandemik. Justru tajuk yang saya akan sentuh pada hari ini adalah sangat berkait rapat dengan perkara iaitu sektor pertanian dan industri makanan, cabaran dan peluang-peluang dalam mendepani COVID-19. Secara ringkasnya, pembentangan saya pada hari ini akan memberikan tumpuan kepada beberapa aspek utama, iaitu dana jaminan makanan bagi tempoh 2020 sehingga 2021 yang telah pun diperuntukkan dan diterima oleh pihak kementerian. Dan yang kedua adalah perincian setiap program dan projek prihatin penjana dan juga belanjawan 2021 di bawah dana jaminan makanan. Yang ketiga mengenai sorotan kisah kejayaan, success story, usahawan dan juga peladang. Dan yang keempat mengenai isu dan cabaran serta seterusnya mengenai way forward. Seperti yang tertera di layar, dana jaminan makanan merupakan peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit Malaysia yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan disalurkan secara berfasa kepada MAFI bagi membantu kumpulan SASA dalam tempoh pandemik COVID-19 dan menggalakkan pengeluaran makanan domestik. Jadi dana jaminan makanan ini merupakan pelengkap kepada pelbagai jenis subsidi, insentif dan bantuan yang disediakan oleh MAFI kepada golongan SASA, iaitu pesawah, petani, penternak, nelayan dan pengusaha sektor pertanian dan industri makanan. Secara keseluruhannya, inisiatif dana jaminan makanan merangkumi 3 fasa pelaksanaan
iaitu melalui Prihatin dengan 7 program, Penjana melalui 3 program dan Belanjawan 2021 dengan 7 program, yang mana setakat ini MAFI telah menerima peruntukan sebanyak 907.32 juta bagi tujuan pelaksanaan setiap program yang dinyatakan tadi. Dan saya akan menyentuh lebih terperinci setiap inisiatif di bawah dana jaminan makanan dalam slide-slide yang seterusnya. Bagi pakej Prihatin yang diumumkan pada 27 Mac tahun 2020, di mana MAFI telah pun diperuntukkan sebanyak 190 juta merangkumi 7 program, iaitu yang pertama adalah subsidi padi huma ataupun padi bukit, yang mana pemberian baja telah pun dipanjangkan kepada pengusaha padi bukit Sabah dan juga Sarawak. Yang kedua adalah program insentif logistik dan juga pemasaran nenas yang melibatkan program buyback scheme untuk komoditi nenas di bawah Akta Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Dan yang ketiga merupakan program stok bekalan makanan, juga merupakan program buyback scheme untuk sayuran dan juga buah-buah terpilih, yang ni adalah di bawah Akta Fama. Dan yang keempat adalah dana khas Persatuan Nelayan Kawasan PNK, di mana disediakan dana khas di antara 100,000 sehingga 200,000 kepada PNK yang berdaya maju. Yang kelima merupakan dana khas Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Yang ni juga kita turut menyediakan dana khas di antara 100,000 hingga 200,000 kepada PPK yang berdaya maju. Seterusnya, yang keenam adalah program pembekalan ikan segar dan ikan beku, yang juga melibatkan program buyback scheme untuk ikan yang dijadikan Q-fish. Dan yang ketujuh adalah program meningkatkan mobilisasi dan logistik bahan makanan. Yang ini adalah melibatkan LPP di bawah program buyback scheme untuk komoditi yang tidak tersenarai di dalam Akta Lembaga Nenas, Fama dan juga LKIM. Seterusnya, mengenai pendekatan program Prihatin di bawah MAFI, ianya merupakan bentuk interventif, di mana bantuan sama ada dalam bentuk subsidi atau dana khusus disalurkan secara terus kepada golongan sasar yang terkesan mengikut subsektor masing-masing melalui jabatan ataupun agensi di bawah MAFI. Seterusnya, pakej Penjana yang mana telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 5 Jun 2020, yang mana pihak kementerian telah diperuntukkan sebanyak 400 juta, tetapi sehingga kini kita telah menerima sebanyak 377.32 juta lah, yang melibatkan 3 program. Berbeza dengan pakej Prihatin, pendekatan Penjana lebih kepada regeneratif, dengan kementerian memainkan peranan bagi merangsang pihak swasta untuk mencipta peluang pekerjaan dalam sektor agromakanan kepada graduan menganggur dan juga individu yang hilang pekerjaan. Ini dapat dilihat melalui 2 inisiatif program Penjana, iaitu My Future Agro yang menyediakan subsidi upah kepada majikan, dan syarikat agromakanan menyediakan on-job training. Satu lagi adalah merupakan skim pembiayaan mikrokredit Agrobank yang turut membantu menyediakan modal kerja kepada 14,000 orang usahawan mikro yang membolehkan mereka mengekalkan tenaga kerja sedia ada dalam perusahaan masing-masing. Seterusnya, program Community yang juga merupakan program familiarization, iaitu memperkenalkan konsep tanian bandar kepada penduduk bandar dan juga pinggir bandar supaya dapat memberikan pendapatan tambahan kepada peserta dan komuniti setempat. Slide seterusnya adalah merupakan peruntukan yang kita terima di bawah Belanjawan 2021. Iaitu dalam Belanjawan 2021, peruntukan berjumlah 340 juta yang diluluskan untuk 7 program dan projek yang boleh dimanfaatkan oleh peladang, peternak dan juga nelayan. Yang mana yang pertama adalah merupakan program ladang e-satellite, melibatkan projek fertigasi berasaskan artificial intelligence AI, dengan mereplikasikan kejayaan PPK Kuala Langat merangkumi skop projek seperti pembangunan infrastruktur projek, penggunaan aplikasi teknologi terkini serta kursus dan juga latihan. Program yang kedua adalah program modernisasi rantaian nilai makanan. Dana pembiayaan Agrobank sehingga RM1 juta
pada kadar 3.5% bagi tempoh 10 tahun akan disediakanlah kepada usahawan sektor pertanian dan industri makanan untuk perolehan peralatan dan juga teknologi berteraskan IR 4.0. Seterusnya adalah projek pertanian organik, iaitu projek pengeluaran hasil pertanian mesra alam ke arah makanan yang selamat dimakan melalui kaedah pertanian secara organik. Dan program seterusnya adalah program Komuniti 2.0, iaitu melibatkan projek pertanian bandar yang melibatkan peringkat komuniti 3 hingga 10 orang dengan peruntukan sehingga RM50,000 ataupun untuk individu yang melibatkan peruntukan sehingga RM500. Dan program seterusnya adalah program pembangunan semula projek agro makanan yang melibatkan bantuan kepada pengusaha berskala kecil berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengikut subsektor seperti tanaman kontan, sayur-sayuran dan buah-buahan, ternakan, aquaculture, nelayan darat dan juga industri asas tani serta agro pelancongan. Seterusnya adalah program pengembangan aquaculture, yang mana kita menyediakan geran padanan dengan nisbah sebanyak 70-30, sehingga RM20,000 kepada pengusaha kecil aquaculture yang meliputi skop perolehan bagi peralatan aquaculture termasuk inputnya sekali. Dan program yang terakhir di bawah Belanjawan 2021 adalah merupakan program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan di bawah Jabatan Perikanan Malaysia, iaitu melibatkan kemudahan pembiayaan kepada nelayan Zon A dan juga Zon B pada kadar 3.5% atau lebih rendah untuk pemodenan vessel dan juga mekanisasi tangkapan dalam tempoh pembiayaan yang tidak melebihi 10 tahun untuk bertujuan untuk menggalakkan pelibatan tenaga kerja tempatan dalam sektor perikanan tangkapan laut dan juga mengurangkan kebergantungan kepada kru warga asing. Berkaitan dengan prestasi MyFuture Agro, seperti di slide, MAFI menyasarkan seramai 4,000 sehingga 6,000 peserta untuk on-the-job training melalui program MyFuture Agro, yang mana program tersebut telah pun bermula pada September tahun 2020 dan telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Setakat ini, seramai 2,124 peserta sedang menjalani on-the-job training dan seramai 383 peserta telah pun diambil bekerja dengan syarikat yang berkenaan. Mengenai pelibatan pertubuhan peladang dalam program MyFuture Agro, sebanyak 92 buah pertubuhan peladang kawasan telah pun bersedia menawarkan tempat untuk latihan on-the-job training kepada 313 orang peserta yang meliputi 27 bidang seperti ternakan ayam, tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, kejuruteraan ladang dan lain-lain yang berkaitan dengan agro makanan. Dan sehingga 31 Julai tahun 2021, seramai 166 orang peserta sedang mengikuti latihan di 48 pertubuhan peladang kawasan. Sebagai salah satu agensi di bawah MAFI, LPP juga telah melaksanakan program-program pembangunan usahawan di sepanjang rancangan Malaysia ke-10 dan juga rancangan Malaysia ke-11 dengan nilai peruntukan lebih daripada 130 juta yang telah melibatkan seramai 7,577 orang usahawan di seluruh Malaysia. Daripada nilai tersebut, sejumlah 28 juta adalah diperuntukkan khas yang diterima di bawah pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat bagi membantu golongan usahawan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dua projek yang terlibat adalah dana khas projek agro makanan pertubuhan peladang sebanyak 18.6 juta dan juga projek tanaman kontan B40 fasa 1 dan juga fasa 2 yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 94 juta. Di dalam rancangan Malaysia ke-12, jangka masa selama 5 tahun, 2021 hingga 2025, LPP telah diperuntukkan sebanyak 50 juta untuk melaksanakan dua program baharu yang melibatkan pembangunan usahawan, iaitu program Agri-Prentis yang melibatkan peruntukan sebanyak 10 juta dan juga program pemerkasaan usahawan peladang
Rise Up melibatkan peruntukan sebanyak 40 juta. Menerusi belanjawan 2021 yang diumumkan sebelum ini, LPP turut terlibat dengan pelaksanaan projek pertanian organik dan juga program ladang e-Settler yang memanfaatkan sebanyak 460 komuniti dan 1,148 orang peladang. Jadi nilai peruntukan yang disalurkan berjumlah 23 juta dan 10 juta bagi pelaksanaan program tersebut. Slide seterusnya merupakan usahawan peladang yang berjaya lah. Tadi saya dah sebut success story. Jadi contoh usahawan yang telah berjaya dibangunkan oleh LPP menerusi program pembangunan usahawan seperti Tabung Pembangunan Usaha Niaga Peladang TPUP dan Tabung Pembangunan Usahawan Kor Tani TPUK serta program pemerkasaan usahawan peladang Rise Up. Bantuan geran dan juga pembiayaan mudah disediakan oleh LPP dapat membantu usahawan peladang ini memperolehi pendapatan tahunan melebihi RM500,000. Antaranya yang seperti tertera di layar tu adalah satu Encik Rozekin bin Suratman daripada PPK Kalabakan Sabah yang terlibat dalam usaha memproses keropok amplang. Yang keduanya adalah Encik Ismail bin Tamjiz daripada PPK Rengit Johor yang telah melaksanakan projek tanaman timun, peria dan juga cekor. Seorang lagi adalah merupakan usahawan Encik Muhammad Zulash Rafi bin Abdul Ghani daripada PPK Bernam Jaya, Selangor yang telah melaksanakan projek ternakan kambing. Sebagai isu dan juga cabaran di peringkat kementerian, terdapat beberapa isu dan juga cabaran-cabaran utama yang telah kita kenal pasti dalam melaksanakan inisiatif dan juga program yang telah disebut tadi. Antaranya adalah satu keupayaan penerima manfaat dari segi rekod kredit yang boleh kita kategorikan sebagai unbankable. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Agrobank takluk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Bank Negara. Dan ada waktu-waktunya pihak Agrobank terpaksa menolak peminjam tanpa rekod bagi mengelakkan non-performing loan. Cabaran yang kedua adalah untuk mengekalkan minat dan juga penyertaan penerima manfaat selepas tempoh pandemik COVID-19 yang mana kita nampak kejaya dalam sektor pertanian sering menjadi pilihan terakhir lah. Apabila ekonomi pulih dan juga rancak semula termasuklah sektor perkhidmatan. Seterusnya, cabaran bagi memastikan kelangsungan program untuk jangka masa yang panjang tanpa mengharapkan bantuan daripada kerajaan secara berterusan. Kerajaan boleh menyediakan bantuan kewangan pada peringkat permulaan, namun ianya bergantung kepada usaha petani sendiri untuk meneruskan aktiviti pertanian dalam jangka masa yang panjang. Dan cabaran yang seterusnya adalah kesukaran melaksanakan kerja di lapangan dalam situasi lockdown. Sedangkan aktiviti pertanian sukar untuk diusahakan secara work from home. Walaupun aktiviti pertanian dibenarkan semasa lockdown, tetapi dengan penutupan kilang kertas sebagai contoh, ia menyebabkan pengusaha telur tidak dapat memasarkan produk mereka kerana ketiadaan bekalan sarang telur. Bagi way forward kementerian, kita mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan. Beberapa tindakan dan hala tuju telah pun digariskan bagi meningkatkan mutu penyampaian dan juga bantuan kepada golongan sasar melalui inisiatif seperti berikut. Yang pertama adalah bantuan khas pesawah sebanyak RM200 selama 3 bulan kepada pesawah yang menunggu musim penanaman. Penanaman yang berikutnya merupakan permintaan yang sering diajukan kepada MAFI oleh Persatuan Pesawah. Untuk itu, MAFI telah pun memohon peruntukan sebanyak 160 juta daripada Kementerian Kewangan sebagai dana bantuan khas kepada lebih 250,000 pesawah yang layak. Yang keduanya adalah bagi menggalakkan nelayan menceburi perikanan laut dalam. MAFI akan meneruskan usaha memujuk nelayan yang masih menggunakan pukat tunda untuk menaik taraf vessel ataupun menukar peralatan dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak Agrobank. Yang ketiganya adalah bagi mempermudahkan proses permohonan bantuan dan insentif. Birokrasi akan dikurangkan. Sebagai contohnya,
MAFI telah memansuhkan keperluan laporan polis dalam permohonan tabung bencana dan menerima apa saja bentuk bukti yang difikirkan munasabah oleh pegawai di lapangan seperti foto ataupun gambar yang menunjukkan kemusnahan kebun ya. Dan yang terakhir sekali sebagai way forward kita adalah untuk mengaktifkan semula pendekatan MAFI Incorporated sebagai one-stop center dengan penyelesaian masalah secara kolektif bagi isu yang dihadapi oleh petani di lapangan dengan kadar yang segera oleh pegawai MAFI. Dan sebagai penutupnya, sepanjang tempoh pandemik COVID-19, MAFI melalui program MAFI Prihatin telah pun menyediakan bantuan bakul makanan untuk membantu mereka yang terkesan. Program ini berbentuk serampang dua mata di mana petani, penternak dan juga nelayan turut dan akan menerima manfaat apabila hasilan mereka dibeli secara pukal oleh pihak kementerian MAFI untuk dijadikan bahan dalam bakul makanan. Jadi secara tak langsung ianya akan mengelakkan terjadinya lambakan hasil yang tidak terjual. Jadi kesimpulannya, program dan projek yang dilaksanakan di bawah MAFI dan jabatan serta agensi akan dapat membantu peladang, penternak dan nelayan untuk meneruskan aktiviti pertanian dan perusahaan perniagaan. Seterusnya memastikan bekalan makanan yang mencukupi kepada rakyat pada setiap masa. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara, demikianlah tadi pembentangan kertas 1 yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Aslina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, bertajuk Sektor Pertanian dan Industri Makanan, Cabaran dan Peluang dalam Mendepani COVID-19. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita.